Cambodia ni US dollar tau. Kalau overseas satu hari pun $30. 3 tahun dah berapa? Dari 2022 Oktober, anak dia ni bagi tahu ibu ayah dia datang Kepung untuk kerja sebagai restoran punya staff. So selama ni dia orang pun boleh dapat kontak. Lepas tu bagi tahu ayah dengan mak tu tak payah risau, semua dalam urusan yang baik. Lepas kemudian after 3 ke 4 bulan dah start lost contact. Tiba setakat sampai tahun ni 21 hari bulan tiba-tiba terima panggilan dari anak dia bahawa dia sekarang dekat Cambodia. Baru lepaskan diri dari so-called camp lah, larikan diri. So minta tolong ayah dia cari jalan dekat, cari bantuan dengan MHO, selamatkan dia. Dalam 3 tahun ni, hubungan ayah ibu dia cuma go through dia punya kawan. So tak pernah pun dapat apa-apa kontak direct dengan mangsa ni. So apa-apa pun kawan yang bagi tahu. Betul ke tidak tak tahu. Sampai hari ini baru ayah ibu dia perasan sebenarnya semua tipu. Mula-mula first 2-3 months memang ada hubungan direct dengan phone. Bagi tahu ayah dengan ibu, saya tahu you orang kerja susah, so tak payah penat-penat bawa kereta datang sini jumpa. Semua urusan saya boleh settle, saya hidup dengan baik. Dengan secara macam tu lah. Lepas tu after 3 bulan tiba-tiba hilang lah semua. Lost contact semua. So dalam 3 tahun ni semua urusan, apa informasi tu semua direct daripada kawan dia saja dengan ibu bapa. So masuk selama 3 tahun ni yang kontak dengan ibu ayah dia sekolah menengah punya kawan. So semua informasi dari situ saja. So memang dia rasa bimbang, tapi sebabkan dia tak biasa dengan bahasa Melayu, so dia pun tak tahu nak cari siapa, cari pertolongan dari siapa. Baru-baru ni dapat informasi anak dia kontak, baru dia tahu. Sebab anak dia bagi tahu memang dekat sana tak ada tempat tinggal, memang terdesak dekat sana, tak tahu nak buat macam mana. Baru dia perasan itu masa nak cari bantuan. Dari kawan recommend, baru dia dapat cari MHO untuk tolong selesaikan masalah ni. Ibu ayah dia, sebab dalam mindset dia orang, anak baru 18 tahun tak pernah pun bawa dia orang pergi luar negara, memang tak ada pasport, dia pun tak anggap boleh keluar dari Malaysia tanpa pasport. Kita perlu sekadar mendengar tanya anak. Saya Pak Rehan sudah. Conclusion dia sekarang ni, untuk uncle punya anak ni, kita dah letak dekat transit house dan kita sedang berkoordinasi. Kita minta Cik Azrul Syafiq untuk tolong bantu dia. Terutama 2 perkara yang paling susah lah, sebab dia tak ada legal entry. Takkan nak bawa balik dia ke Thailand balik melalui jalan tikus kan. Dah salah lah kan. Jadi kita punya isu dia adalah isu macam mana nak bawa dia selesaikan masalah ni. Kalau tidak, compound dia tinggi sangat. Kalau kita pergi surrender terus kepada immigration, dia dalam keadaan dia tak ada legal entry. Jadi kita nak minta tolong kedutaan Malaysia di Cambodia, kerana dia adalah mangsa. Kita minta supaya dapatkan satu pengecualian daripada compound. Pengecualian daripada compound supaya dia dapat police clearance, dapat immigration clearance, dan kedutaan Malaysia keluarkan travel documents, emergency exit letter untuk dia dapat pulang ke Malaysia. Jadi perkara ini memang perlu usaha daripada pihak kedutaan. Kalau anak dia buat sendiri, memang saya tak nampak boleh selesai masalah ni. Memang anak dia mungkin kena penjara ke, kena compound yang beribu-ribu. Dia ni menoreh getah, nak bayar macam mana? Penoreh getah aja kerja dia. Jadi itu yang kita harapkan lah daripada pihak kedutaan.